sebenarnya saya bila saya serve tu saya tengok guru-guru kita banyak pergi YouTube ni dan berkongsi pengalaman-pengalaman menghasilkan YouTube, sama ada dia taggingkan benda itu ataupun dia menghasilkan benda sendiri. Pada saya itu merupakan satu usaha yang baik dan very powerful. Dan kalau kita tidak memanfaatkan saluran ini untuk kita berkongsi dengan anak-anak kita, dan anak-anak kita sekarang ni dia tak tengoklah CD yang kita hasilkan ni, yang BSTP saya tak tengoklah, cikgu pun tak tengok, kita bagi free pun dia tak tengok, dia tengok YouTube tu kan, YouTube. Manual tak pakai lah. Macam saya selalu kongsi bila saya tengok budak-budak main apa tu Lego dan sebagainya tu kan, dengan Lego tu ada YouTube tu, ada manual, tetapi dia akhirnya dia buka YouTube je, tengok macam mana dia nak pasang kan. So jadi di situ powerfulnya. Jadi kita mesti memanfaatkan. Dan banyak guru-guru, saya terima kasih kepada guru-guru muda yang ada di hadapan saya ni. Yang itu. Baik Datuk. Kita dah ada cikgu YouTube ni, jadi bagaimana ya kementerian sendiri atau hala tuju untuk membawa cikgu-cikgu ni ke arah ataupun dalam orang kata di pesada yang lebih tinggi. Ada tak perancangannya untuk membawa mereka ini lebih ke atas lagi? Perancangannya begini, mudah saja. Guru-guru dan cikgu-cikgu yang di hadapan saya dan juga yang ada di luar sana yang mengikuti kita ini. Kalau kita tidak sistem pendidikan kita tidak meningkat cepat dan berada di tingkat yang kualiti yang lebih tinggi, satu je selalu saya sebut banyak kali, kita guru-guru di seluruh Malaysia ni ada 450 guru mesti menyelesaikan masalah pendidikan dalam bilik darjah kita. Betul. Orang tidak akan datang ke Malaysia untuk melihat sistem pendidikan kita kalau kita tidak menyelesaikan masalah kita. Masalah dalam bilik darjah itu mudah saja. Masalah hubungan di antara guru dengan murid. Bagaimana kita memastikan murid kita belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga untuk mendapatkan kemahiran kompetensi tertentu. Itu masalah pokoknya. Jadi kalau kita pergi ke bilik darjah, masalah ke bilik darjah ini ialah sebenarnya kita membuat inovasi. Guru-guru kita di hadapan saya buat inovasi menggunakan pelbagai media. Tujuannya satu saja, inovasi yang kita buat itu, kreativiti yang kita buat itu untuk membantu murid belajar. Kan? Betul tak? Betul. Tak pernah orang buat inovasi ni, cikgu siapa? Cikgu Romi tadi, buat inovasi ni untuk memudahkan aku mengajar, peduli apa murid tak belajar. Aku nak tunjukkan aku hebat. Kalau dia buat begitu tak ada orang tengok dia punya tu. Kan? Tetapi kerana video yang dikongsikan oleh Cikgu Romi itu menyelesaikan masalah murid belajar, orang tengok. Jadi sekarang ni perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan guru-guru yang ada di hadapan saya yang di luar sana itu akan membina satu the turning point dalam sistem pendidikan kita jika sekiranya guru-guru seperti Cikgu Romi dan yang ada lain ini menggunakan media ini untuk membantu murid belajar. Dan ini tidak berlaku di zaman saya. Zaman sekarang, this is the right time untuk guru-guru kita merubah landscape pendidikan kita dengan lebih cepat. Dan seperti yang sebut tadi, inilah media kita untuk membantu murid belajar dan menyelesaikan masalah pendidikan di bilik darjah itu. Sangat-sangat. Datuk, saya nak jelas sikitlah. Baru-baru ni dalam keputusan PISA kita juga menunjukkan peningkatan, betul. Adakah pada pandangan Datuk juga perkara yang kita lakukan atau cikgu-cikgu yang lakukan sekarang ini merupakan sebenarnya hasil daripada menjadi punca mengapa PISA itu boleh dinaikkan, meningkat? Salah satu dalam PISA ni kita kena faham ya, dalam PISA ni soalan-soalannya adalah soalan-soalan kebat. Soalan PISA sama ada dia literasi bacaan, matematik dan juga literasi saintifik, itu semuanya adalah berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Dan cuma dia menggunakan pelajar itu menjawab menggunakan menggunakan
komputer untuk menjawab. Dan saya nak kaitkan, peningkatan kita dalam PISA ni, dia bukan kebetulan ya, dia ada sebab juga. Sebab kita telah daripada awal 2013 kita telah mempopularkan istilah kebat. Dan kita, soalan kita, kaedah cikgu mengajar pun, saya tahu di peringkat awal guru-guru mengajar itu, kebat dia pun tak berhati sebab dia pun susah hati, dia pun kebatnya pun ada masalah juga tu. Dia kebatnya ada masalah sehingga kan ada yang mengatakan soalan kebat UPSR ini kalau bagi guru yang mengajar tahun 6 pun dia pun tak boleh jawab. Tapi itu persepsi andaian awal. Tetapi yang menariknya, analisis saya nak kaitkan dengan PISA dengan analisis UPSR kita yang baru-baru ni. Bila kita buat analisis UPSR baru-baru ni, saya minta analisis kemahiran berfikir tinggi. Kita dapati pelajar-pelajar kita, kalau kita kebat tu dia di peringkat analisis, peringkat sintesis, dan juga penilaian, dan juga kreativiti. 4 ni. Yang ini kita tekankan dalam soalan-soalan kita. Itu yang dipanggil kebat. Dan saya dapati pelajar-pelajar kita tidaklah seteruk digambarkan orang kebatnya tak bagus. Tetapi yang menariknya dalam analisis UPSR itu, pelajar kita ni tidak begitu dibandingkan dia punya analisisnya itu tak begitu baik. Tinggi, sederhana tinggi, tetapi tidak begitu baik. Di antara soalan kebat yang paling tinggi dia punya pencapaian ialah kreativiti. Yang di atas itu, bukan yang kat bawah tu. Yang kalau kita rank tu di atas. Saya tertanya-tanya juga. Ini ada kaitan dengan perkembangan yang ada sekarang ni. Kreativiti ini asasnya ialah kita mendapat maklumat yang banyak. Pelajar-pelajar kita sekarang ni kreatif kerana dia Google saja macam-macam maklumat dia dapat. Dia tengok YouTube dia macam-macam dia boleh dapat. Jadi maklumat-maklumat ini merangsang pemikiran dia untuk kreativiti. Sebab itu kalau kita buat project based learning, cepat orang buat kreativitinya. Kan? Jadi tidak macam zaman saya dulu, zaman Cikgu Din dulu. Itu zaman dulu ni dia maklumat tak banyak. Tapi kalau dia baca satu buku tu, hebat dia punya analisisnya, kan? Jadi pelajar-pelajar dulu dia punya analisisnya tinggi sebab dia very fokus kepada satu maklumat. Tapi pelajar sekarang ni dia melompat-lompat. Dia banyak maklumatnya tapi maklumat itu merangsang dia untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi tidak heran bila soalan-soalan yang berbentuk sedemikian, yang berbentuk kreativiti itu menyebabkan pelajar kita tinggi. Dan pada saya ini sudah mula. Kalau kita lihat dalam 4C dalam pembelajaran abad ke-21 itu, salah satunya kreativiti. Maknanya kita dah tackle kreativiti. Cuma yang kita kena tambah itu ialah critical thinking itu saja. Tapi kreativiti itu nampaknya channel YouTube dan channel media ini banyak membantu pelajar kita. So, sebab itu salah satu pendekatan yang saya minta hari itu untuk support system kepada guru-guru kita di seluruh Malaysia ni, kita gunakan satu istilah yang agak popular sekarang ni, professional learning communities. Tetapi sampai ketika ini kita punya tafsiran professional learning communities itu masih konvensional. Konvensional maknanya kita nak adakan di peringkat sekolah ataupun di peringkat daerah, physically involved secara fizikal. Tetapi ini satu contoh yang Cikgu Razif sebut tadi. Satu contoh yang baik bagaimana professional learning communities itu boleh dibuat secara maya juga. Jadi perkongsian profesional, community profesional itu kita boleh keluar daripada kaedah konvensional secara fizikal, tetapi juga secara macam tadi itu. Yang itu pun kita boleh iktiraf dan saya rasa way forward itulah kaedahnya dan itu balik kepada guru-guru kita sekarang yang ada ni untuk memanfaatkan, wujudkan perkongsian seperti itu, berkongsi kepakaran dan kita deliver untuk anak-anak didik kita. Hari ini sebenarnya satu sejarah. Kalau tak percaya boleh tengok 10 tahun akan datang. Hari ini yang kita buat ini melancarkan Cikgu Tube ini. Ini adalah pada saya adalah the turning point kepada salah satu pendekatan yang kita nak buat dalam perubahan dalam sistem pendidikan kita.
dengan cara menggalakkan guru-guru kita, sebab pengalaman kita di Malaysia ini tidak ditonjolkan guru-guru kita yang saya panggil dia selalu extra miles. Extra miles ini dia tidak tunggu arahan daripada KBPM, dia tak tunggu arahan dari siapa-siapa, tetapi dia dengan rasa tanggungjawab daripada dirinya itu, jiwa pendidiknya itu, dia buat kerja lebih daripada biasa. Dan saya yakin Cikgu Romi dan rakan-rakan yang lain, cikgu-cikgu yang lain, cikgu muda yang lain ini, mereka adalah guru extra miles. Dan guru extra miles ini perlu kita tonjolkan dan kita galakkan. Dan saya percaya selepas ini, sebab itu saya katakan ini adalah suatu turning point. Sebab landscape perubahan dalam sistem pendidikan kita akan lebih cepat berubah sebab akan menghasilkan banyak guru, ramai guru extra miles seperti ini. Ya.